Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmilawati binti Abdul Rahman daripada Politeknik Port Dickson dan hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Kesediaan sebagai peramal terhadap motivasi pelajar dalam mengikuti pembelajaran digital di Politeknik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini dijalankan bersama-sama sahabat saya iaitu Puan Masnora binti Haji Sepikon, juga merupakan pensyarah di Politeknik Port Dickson. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan teknologi global hari ini telah membawa kepada revolusi industri 4.0 atau IR 4.0. IR 4.0 merupakan revolusi digital yang mengubah dunia pekerjaan dengan wujudnya permintaan baharu terhadap pekerja mahir dan separuh mahir dalam industri. Institusi penyedia pendidikan dan latihan dan vocational PLTV ataupun TVET memainkan peranan penting memupuk bakat berkemahiran memenuhi kehendak industri. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah membangunkan Pelan Pendigitalan KPTM tahun 2021 sehingga 2025 berlandaskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan pendigitalan ini telah membawa transformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan termasuklah politeknik. Antara strategi yang digariskan adalah mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran di politeknik dengan menerapkan pedagogi abad ke-21. Jadi, apakah cabaran ataupun masalah pengintegrasian digital ini? Penerapan teknologi digital dalam sistem dan kaedah pembelajaran menjadi tunjang kepada komponen teras pendidikan. Jadi, antara cabaran besar adalah kesediaan pelajar itu sendiri mengikuti pembelajaran secara digital. Kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semasa PKP mendapati wujudnya isu kekurangan peranti elektronik dan capaian internet dalam pelaksanaan pembelajaran dalam talian, di mana peranti elektronik dan capaian internet merupakan kesediaan dari aspek teknologi, manakala pembelajaran dalam talian pula merupakan elemen dalam pembelajaran digital. Manakala kajian yang dijalankan oleh Baharun pada tahun 2020 pula mendapati bahawa pelajar gagal memuat turun bahan pengajaran disebabkan capaian internet. Teknologi dan sistem bersifat asinkronus dan sinkronus memerlukan kadar pemindahan bit data yang tinggi. Satu kajian luar negara ke atas pelajar TVET pula mendapati pelajar TVET yang gagal menamatkan pengajian adalah lebih tinggi jika belajar dalam talian berbanding pembelajaran secara bersemuka. Ini kajian yang dijalankan oleh Griffin dan Mihalik pada tahun 2019. Jadi mengambil kira permasalahan dari segi kesediaan pelajar dalam pembelajaran digital, Nur Aidawati dan Mazidah pada tahun 2021 dan Zakira dan Shahlan pada tahun 2022 menjalankan kajian untuk melihat pengaruh kesediaan pelajar terhadap motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital dan dapatan menunjukkan kesediaan mempengaruhi motivasi pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun telah banyak kajian berkaitan telah dijalankan, hasil sorotan kajian dijalankan, pengkaji mendapati terdapatnya gap dalam kajian-kajian terdahulu, terutama fokus kepada pembelajaran di Politeknik Malaysia. Yang pertama, kajian sebelum ini kebanyakannya dijalankan di sekolah dan institusi pendidikan tinggi di Malaysia yang lain. Kurangnya kajian empirikal, kesediaan dan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran digital difokuskan kepada Politeknik Malaysia. Dan yang kedua, kebanyakan kajian terdahulu hanya mengkaji hubungan antara kesediaan dan motivasi pelajar. Tetapi persoalannya, apakah faktor peramal kesediaan yang terbaik memberi kesan kepada motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital? Jadi pengkaji merasakan perlunya kajian ini dijalankan untuk menambahkan lagi dapatan empirikal yang sedia ada. Jadi berdasarkan masalah dan gap kajian yang dinyatakan tadi, objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan dan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson. Kedua, mengenal pasti hubungan antara kesediaan dan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson. Dan yang ketiga, mengenal pasti dimensi kesediaan yang menjadi peramal terbaik menyumbang kepada motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson.
Baiklah, di sini saya kongsikan kajian-kajian terdahulu yang diambil bagi menambah kredibiliti kajian ini. Yang pertama, melihat kepada definisi operasi bagi pemboleh ubah kajian. Pembelajaran digital dalam kajian ini membawa maksud penyampaian berbentuk media digital baik dari segi teks, gambar ataupun video dan berasaskan internet, web ataupun pembelajaran dalam talian. Kesediaan pula membawa maksud kepada pelibatan diri seorang pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Manakala motivasi pelajar pula adalah keinginan dan sikap pelajar terhadap aktiviti untuk mempelajari sesuatu. Dan beberapa kajian dahulu berkenaan dengan kesediaan, motivasi dan perkaitannya dirujuk sebagai sokongan dan perbandingan dengan hasil dapatan kajian ini. Berikut merupakan metodologi kajian di mana reka bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif. Populasi kajian terdiri daripada pelajar semester 1, 2 dan 3 sesi 2 2022-2023 iaitu seramai 1,777 orang pelajar. Berdasarkan jadual kerja Morgan 1970, saiz sampel kajian ditetapkan sejumlah sebanyak 217 orang pelajar. Kaedah persimpulan rawat mudah digunakan untuk pemilihan sampel kajian. Kajian ini menggunakan soal sidik sebagai instrumen kajian yang mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A, maklumat demografi responden, bahagian B, mengukur kesediaan pelajar dan bahagian C, mengukur motivasi pelajar. Pengkaji menggunakan soal sidik yang telah dibangunkan oleh pengkaji terdahulu dan diolah ke dalam bahasa Melayu. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden untuk mengukur kebolehpercayaan instrumen dan dapatan menunjukkan instrumen mempunyai kebolehpercayaan tinggi dengan nilai alfa bagi kesediaan dan motivasi pelajar adalah 0.80 dan 0.85. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur skor min pun boleh ubah dan statistik inferensi iaitu melibatkan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah dan analisis regresi untuk mendapatkan faktor peramal. Berikut merupakan dapatan kajian bagi analisis yang pertama iaitu tahap kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran digital di Politeknik. Dapatan secara keseluruhannya menunjukkan pelajar mempunyai tahap kesediaan yang sederhana dengan memperolehi skor min sebanyak 3.27. Jika dilihat dengan lebih terperinci, semua dimensi dalam kesediaan pelajar memperolehi tahap skor min yang tinggi kecuali akses teknologi berada pada tahap sederhana dengan skor min yang diperolehi adalah 2.56. Seterusnya, analisis kedua iaitu tahap motivasi pelajar mengikuti pembelajaran digital di Politeknik. Dapatan secara keseluruhannya menunjukkan pelajar mempunyai tahap motivasi yang tinggi dengan memperolehi skor min sebanyak 3.45. Jika dilihat dengan lebih terperinci, semua dimensi dalam motivasi pelajar memperolehi tahap skor min yang tinggi kecuali perhatian berada pada tahap sederhana dengan skor min yang diperolehi adalah 3.25. Seterusnya, analisis yang ketiga iaitu hubungan antara kesediaan dengan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson. Nilai R regresi yang diperolehi adalah 0.735. Dapatan ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif dan kuat antara kesediaan dan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson. Dan analisis yang terakhir iaitu keempat, dimensi kesediaan yang menjadi peramal terbaik menyumbang kepada motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik. Dapatan kajian menunjukkan 3 dimensi kesediaan pelajar iaitu akses teknologi, kemahiran teknologi dan kemahiran pengurusan masa merupakan faktor peramal kepada motivasi pelajar. Jika dilihat secara terperinci dengan melihat kepada nilai R-square, akses teknologi menyumbang sebanyak 83.5% perubahan varians dalam skor motivasi pelajar, manakala kombinasi akses teknologi dan kemahiran teknologi menyumbang sebanyak 93.2% perubahan varians dalam motivasi pelajar dan akhir sekali kombinasi akses teknologi, kemahiran teknologi dan pengurusan masa pula menyumbang sebanyak 99.5% perubahan varian ke atas motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson.
Jadi hasil dapatan kajian yang dijalankan ini dapat disimpulkan bahawa yang pertama, kesediaan pelajar Politeknik Port Dickson mengikuti pembelajaran secara digital adalah masih pada tahap sederhana di mana masalah utama pelajar dari segi kesediaan adalah mengakses teknologi. Yang kedua, pelajar Politeknik Port Dickson mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran secara digital. Berdasarkan kajian yang dijalankan Abdul Aziz dan Aida 2020 dan juga kajian Fazlida dan Azinda pada tahun 2021, menyatakan bahawa motivasi pelajar yang tinggi menunjukkan mereka berminat mengikuti pembelajaran menggunakan media digital. Dan yang ketiga, motivasi pelajar akan cenderung meningkat apabila kesediaan pelajar dalam mengikuti pembelajaran secara digital meningkat. Akses teknologi, kemahiran teknologi dan kemahiran menguruskan masa merupakan faktor peramal kesediaan paling utama menyumbang kepada motivasi pelajar. Jadi, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa pihak pengurusan tertinggi Politeknik Port Dickson, pensyarah dan ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan kemudahan peranti elektronik dan internet supaya kesediaan pelajar dari segi akses teknologi dapat ditingkatkan. Dan yang kedua, kemahiran teknologi menggunakan aplikasi-aplikasi terkini dan pengurusan masa perlu sentiasa diberi bimbingan kepada pelajar supaya pelajar sentiasa bersedia mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik Port Dickson. Jadi berikut merupakan cadangan yang diusulkan untuk pengkaji akan datang. Kajian ini telah dilaksanakan terhad kepada pelajar Politeknik Port Dickson sahaja. Oleh itu, hasil kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada kesediaan dan motivasi pelajar mengikuti pembelajaran secara digital di Politeknik atau institusi lain. Dicadangkan bagi kajian akan datang, populasi dan responden diperluaskan lagi kepada Politeknik seluruh Malaysia dan juga institusi PLTV lain supaya lebih relevan untuk dijadikan panduan kerana dapatannya boleh mewakili populasi pelajar PLTV secara keseluruhannya. Pengkaji akan datang juga boleh membuat kajian untuk melihat perbezaan dapatan antara institusi PLTV yang ada di Malaysia melalui pendekatan kualitatif ataupun gabungan dan menjadi satu keperluan juga untuk mengenal pasti teknik terbaik dalam pembangunan pembelajaran secara digital supaya dapat memberikan implikasi yang lebih signifikan dalam PLTV di Malaysia. Jadi dengan itu, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.